Pengenalan. Filem The Lion King adalah tentang kebanggaan seekor singa yang memerintah kerajaan dari Pride Rock di Tanah Kembangan Afrika. Raja Mufasa dan Ratu Serabi mempunyai anak lelaki yang bernama Simba. Scar iaitu adik kepada Mufasa menginginkan kerajaan. Selepas merancang serangan, Scar pergi ke Dubuk dan memujuk mereka untuk membantunya dalam membunuh kedua-dua Mufasa dan Simba. Scar memasang perangkap untuk Simba dan Mufasa. Scar melemparkan Mufasa kembali ke dalam rempuhan sehingga kematiannya. Scar menipu Simba untuk mempercayai bahawa peristiwa itu adalah kesalahannya dan memberitahunya untuk meninggalkan kerajaan dan tidak pernah kembali. Sebaik sahaja Simba melarikan diri, Scar mengarahkan Dumbo untuk membunuh Simba yang berjaya melarikan diri. Simba diselamatkan oleh dua ekor haiwan iaitu Timon dan Pumbaa yang merupakan seekor meerkat dan seekor babi hutan apabila dia pingsan di padang gurun. Dengan bantuan dua rakan bahunya, Simba membesar di oasis mereka dan mengamalkan cara hidup Hakuna Matata. Semangat Mufasa melawat Simba di langit malam, Simba menyelinap melepasi Dubuk di Pride Rock dengan bantuan sekutunya dan berhadapan dengan Scar. Scar mengejek Simba atas dakwaan penglibatannya dalam kematian Mufasa dan membawanya ke tepi batu di mana dia mengaku membunuh Mufasa. Rafiki menunjukkan anak Simba dan Nala yang baru lahir kepada haiwan yang dikumpulkan selepas Pride Lands telah dipulihkan untuk melengkapkan kitaran kehidupan. Terdapat beberapa konsep dan teori yang dapat dilihat dalam cerita The Lion King. Antaranya adalah konsep kuasa, konsep deviant, teori dramaturgi dan juga teori tindakan sosial. Konsep pertama adalah konsep kuasa yang merupakan satu aspek perhubungan antara manusia dalam hubungan. Contoh ilustrasi yang dapat dilihat dalam filem ini adalah apabila Scar tidak menghadiri majlis Simba yang merupakan anak saudara, iaitu anak kepada Mufasa kerana Scar mempunyai hati dan perasaan yang cemburu dan keinginan untuk mendapatkan takhta kerana Simba adalah pewaris selepas ayahnya, Mufasa. Kegahiran untuk mempunyai kuasa menyebabkan Scar membunuh abangnya sendiri yang merupakan raja dan itu merupakan tindakan yang salah dan perangai yang tidak boleh diterima memandangkan Mufasa adalah abang kandungnya. Perkara ini berlaku kerana Scar terlalu tamak untuk kuasa. Sebagai bukti, Dubuk-Dubuk pun berkata bahawa keadaan lebih baik di bawah Mufasa. Dubuk mengenali situasi di bawah pemerintahan Mufasa dan situasi apabila di bawah pemerintahan Scar. Jadi, kita tidak boleh katakan bahawa kuasa itu sendiri jahat, tetapi siapa yang lebih berkuasa. Deviance adalah satu perbuatan yang menyimpang serong atau melanggar peraturan normal sosial dalam kehidupan masyarakat. Antara perbuatan deviance adalah seperti melanggar peraturan, merokok, merempit dan sebagainya. Baiklah, perkaitan yang boleh dikaitkan dengan filem The Lion King pada tahun 2019 yang melibatkan konsep deviance adalah semasa Scar, iaitu adik kepada raja iaitu Mufasa, telah bersubahat dengan Shenzi iaitu Dubuk untuk membunuh Mufasa supaya mendapat tahta sebagai raja di kerajaan itu. Perbuatan tersebut sudah terang menderang melanggar norma sosial kehidupan sehingga kerana sewajarnya tahta itu dituruni kepada anak lelaki iaitu Simba. Babak seterusnya yang menunjukkan kaitannya dengan deviance adalah semasa Simba hidup bersama dengan Pumbaa dan Timon iaitu haiwan mangsa bagi haiwan pemakan daging. Kehidupan Simba pada ketika itu sangat lain dengan kehidupan sebenar singa iaitu akan memakan daging haiwan ataupun karnivor yang lain. Pada ketika itu, Nala iaitu kawan baik Simba terjumpa Simba di kawasan itu berhajat untuk memujuk Simba untuk pulang ke pangkuan keluarganya tetapi ditentang oleh Simba sendiri. Hal ini kerana dia telah selesa dengan kehidupan barunya di situ. Teori yang dapat dikaitkan dengan filem The Lion King pada tahun 2019 adalah teori dramaturgi. Dramaturgi adalah satu indikator manusia yang menggabungkan karakteristik manusia yang dipersembahkan kepada orang lain dari segi lakonan drama atau pementasan teater dan sebagainya. Yang dapat saya kaitkan dengan filem ini adalah tanggapan atau ekspresi yang diberikan oleh Scar pada saat dia mengumumkan kematian Mufasa dan Simba sangat menyayat hati seluruh keluarga singa. Ekspresi yang ditunjukkan adalah satu ekspresi sedih yang dilakukan atau hanya dibawa watak oleh Scar itu sendiri atas sebab untuk memperdaya keluarga singa yang lain. Teori yang kedua adalah teori tindakan sosial. Oleh Max Weber menyebutkan bahawa sebuah tindakan atau aksi yang berhubungan dengan individu lain sebagai tindakan sosial ataupun social action. Tindakan sosial mengambil kira kaitan pengaruh ke atas individu-individu tersebut sama ada mempengaruhi atau dipengaruhi antara satu sama lain dan sebaliknya.
Menerusi filem The Lion King, terdapat beberapa tampilan ciri-ciri secara langsung dan ciri-ciri tidak langsung pengaruh tindakan sosial satu kelompok ke atas kelompok yang lain. Ciri-ciri tersebut dapat dirakamkan melalui ucapan mereka sendiri dan tindakan mereka sendiri. Sebagai contoh, pada minit ke-13.10, Raja Mufasa menjelaskan kepada Simba bahawa semua yang dilihat di alam hutan ini wujud bersama secara seimbang. Dan sebagai raja, dia perlu memahami keseimbangan itu dan menghormati semua makhluk dari semut kecil hingga ke kijang besar. Ditanya lagi oleh Simba, bukankah singa memakan kijang? Mufasa menerangkan lagi, semasa mereka mati, tubuh mereka akan menjadi rumput dan kijang akan memakan rumput itu. Jadi, mereka semua saling berhubung kait dalam kitaran hidup. Seperti dalam pelajaran sains yang mengaitkan dengan siratan makanan ataupun food change, yang mana singa memakan kijang tetapi kijang memakan rumput. Tapi apabila singa mati, maka singa akan menjadi rumput dan kijang akan memakan rumput itu. Selain itu, pada minit ke-10617, yang mana seekor kijang bertindak panik dan ketakutan kerana difikirkan akan diserang oleh haiwan pemangsa. Tanggapan kijang itu bahawa haiwan pemangsa itu seekor singa, si pemakan daging. Rakan kepada Simba iaitu Puma dan Timon menjelaskan kepada Simba bahawa Kama ataupun kijang itu adalah seekor mangsa, prey, dan Simba pula merupakan seorang haiwan karnivor, seekor haiwan pemangsa. Dan Timon mengatakan bahawa mereka tidak akan bergaul sama sekali kerana mereka saling dipengaruhi dan mempengaruhi. Kerana kijang itu dipengaruhi untuk diserang atau dimakan, manakala Simba mempengaruhi untuk menyerang atau memakan haiwan. Bagaimanapun, menurut pandangan Timon, Pumba, semua haiwan dalam alam semula jadi tidak saling bergantungan seperti sebuah kitaran. Tiada kitaran langsung, malah bertentangan dengan anggapan bahawa ia adalah sebuah garisan dan bukan kitaran. Garisan yang tiada makna, yang tidak berkaitan. Mereka mengibaratkan bahawa kita semua cuma berlari ke penghujung garisan. Suatu hari nanti kita akan sampai ke penghujung dan itu sahaja. Hal ini dikritik oleh Pip Jones dengan hujah, human belief and action is the product of social influence, dengan tafsiran semula bahawa kepercayaan dan tindakan manusia adalah hasil daripada pengaruh sosial. Hujah ini boleh diguna pakai dengan menggantikan subjek manusia ke dalam konteks filem ini iaitu haiwan. Hujah ini menjelaskan bahawa tidak ada haiwan atau kumpulan yang melakukan tindakan tanpa memberi pengaruh sosial kepada yang lain. Dalam cerita ini, tindakan pemangsa adalah sebagai hubungan tindak balas kepada memenuhi keperluan hidup, iaitu sumber makanan bagi mengekalkan nilai keberlangsungan hidup secara konsisten. Sebagai contoh lain, tindakan Simba sewaktu kecil dengan melanggar arahan bapanya untuk ke kawasan di sebalik pergunungan dan kawasan bayangan bayang itu adalah kerana dipengaruhi oleh ucapan pakciknya, iaitu tindakan pakciknya yang mengatakan jika Simba mahu menjadi dewasa dan tidak dipandang sebagai anak kecil, beliau harus meneroka kawasan larangan tersebut yang menghampirkan dirinya kepada sebuah kemalangan. Filem Lion King ini menzahirkan banyak perspektif teori dan konsep dalam bidang antropologi dan sosiologi yang boleh dicerapkan. Pada teori dan konsep yang disertakan, terdapat banyak perkaitan yang boleh dirumuskan dalam kehidupan habitat haiwan yang diceritakan melalui filem The Lion King dengan mengaitkan hubungan kuasa mengikut peringkat hierarki untuk menjadi kelompok dominan dan penggunaan kuasa sebagai tombol pemerintahan yang tertinggi untuk membawa kesejahteraan dan keamanan agar kitaran kehidupan semua kelompok dapat berjalan dengan lancar dan seimbang tanpa mengganggu mana-mana spesies kehidupan. Kewajaran berlakunya deviance pada mana-mana anggota kelompok kehidupan adalah seperti pandangan Weber dalam teori tindakan sosial yang mengaitkan dengan masalah motivasi, niat ataupun intent dan perilaku iaitu behavior yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan tersendiri melalui usaha iaitu tindakan dan keinginan iaitu perasaan. Maka pembelajaran berkaitan teori dan konsep dalam bidang sains sosial ini dapat membantu pelajar menjelaskan fenomena-fenomena sosial
yang berlaku dalam kitaran kehidupan manusia dan bukan manusia dengan cara yang lebih mudah dengan penciptaan dan penggunaan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan fenomena tersebut.